Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersiaran sekali lagi. Giliran saya untuk menyampaikan TikTok bagi tahun 2022 dengan tajuk falsafah teknologi dari perspektif zaman profetik. Saya tidak pasti sama ada tajuk ini bersesuaian atau tidak. Namun mudah-mudahan segala perkongsian ini mendapat manfaat buat kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita mulakan perbincangan kita dengan membaca sebahagian daripada ayat daripada suratul Al-Alaq. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud bacalah. Iqra maksudnya bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dengan Rabbmu yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, dan dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan surah yang pertama diturunkan, dan dalam Al-Quran terdapat pelbagai peristiwa, pelbagai perkara yang dibincangkan. Antara perkara yang utama adalah trust kepada agama Islam, iaitu tauhid, syariat dan akhlak. Selain itu, kisah-kisah sejarah kenabian, sejarah manusia-manusia terdahulu untuk dijadikan ibrah, dijadikan pengajaran. Ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu perubatan dan pelbagai nasihat bagi membina manusia yang beradab. Seterusnya, sejarah penurunan Al-Quran ia melibatkan dua peringkat. Satu, diturunkan sekaligus, ini 30 juzuk atau 114 surah ini sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan yang kedua secara beransur-ansur ke dunia, iaitu selebih kurang selama 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari, mengikut kajian dibuat oleh Mak Z 2018. Seterusnya kita membicarakan soal sejarah penurunan ayat, yakni asbabun nuzul. Dan dikatakan surah ini turun ketika usia baginda Rasul SAW, Nabi Muhammad 40 tahun, dan tempatnya ada di Jabal Nur, ini Gua Hira, ini Mekah. Dalam Bible, Mekah ini dikatakan bernama Paran. Ini dibicarakan dalam Book of Deuteronomy chapter 33 verse number 2. Dalam Deuteronomy chapter 33 verse number 2, ia berkata, bermaksud, berkatalah ia, Tuhan yang datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. 10K, ada terjemahan mengatakan 10,000. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok raja ini, Sinai ini berbicara soal Moses, iaitu Nabi Musa. Pernah berlaku di satu peristiwa berlaku di Tur Sinar. Okay. Dan Seir, tempat di kawasan Jerusalem atau Baitul Maqdis, tempat Nabi Isa AS. Dan gambar ini menunjukkan Mekah itu adalah Paran. Dan 10,000 orang yang kudus, 10,000 sahabat. Ia dibicarakan bahawa Nabi SAW akan bersama-sama dalam peristiwa Fathu Mekah yang membawa 10,000 orang, merujuk kepada Rahiqul Makhtum, karangan almarhum Al-Mubafuri, Saifur Rahman Al-Mubafuri, menyatakan bahawa Rasul SAW ketika peristiwa Fathu Mekah ia membawa sahabat-sahabatnya seramai 10,000 orang. Kepada sahabat-sahabat saya yang non-Muslim, mungkin dalam penerangan saya sebentar tadi ada kesilapan, tetapi buku-buku yang saya paparkan ini menjadi bukti bahawa rujukan yang saya ambil. Saya percaya sebagian besar sahabat-sahabat atau rakan-rakan saya yang Muslim ramai sampai ke Mekah, dan pergerakan daripada kota Mekah untuk ke Jabal Nur lebih kurang 15 ke 20 minit. Dan Jabal Nur merupakan satu bukit yang agak tinggi untuk didaki. Secara ringkas, suka saya nyatakan bahawa falsafah ini asalnya daripada perkataan Yunani, iaitu filosofia,
yang mana ia bermaksud kecintaan kepada kebijaksanaan atau hikmah dan kebenaran. Dalam membicarakan soal falsafah, terdapat 3 sub-bidang yang perlu kita fahami, iaitu ontologi, hakikat kewujudan sesuatu perkara yang nak kita kaji, iaitu kita fahami. Kemudian epistemologi, bagaimana memahami perkara tersebut, dan aksiologi, apa yang dipelajari. Manakala teknologi ia merupakan sarana untuk memecah masalah dari peradaban manusia. Sarana tak kira alat, teknologi, langkah, prosedur, kebentuk aplikasi, proses dan lain-lain. Tujuannya untuk mempermudahkan kehidupan manusia. Teknologi hari ini yang mula dikembangkan adalah teknologi metaverse, yang mana dunia maya, yang mana banyak berbicarakan soal virtual reality, augmented reality dan AI. Selain daripada itu, blockchain dan cryptocurrency, yang mana dunia metaverse ini atau dunia digital ini cuba menyamai dunia sebenar. Umumnya, falsafah teknologi adalah membicarakan tentang kebenaran yang memudahkan umat sejagat. Dari kacamata Al-Quran, ia merujuk kepada ilmu wahyu sebagai prinsip utama, yakni berpaksi kewujudan Allah SWT yang mencakupi tauhid, sosial dan tabi'i, diikuti dengan pembuktian kajian rasionalisme oleh pakar bidang. Mari kita lihat evolusi teknologi dan para rasul. Dalam Islam, terdapat 25 orang rasul. Tapi untuk dalam tempoh yang singkat ini, saya tidak upaya untuk membicarakan kesemua rasul dan teknologi-teknologi yang ada sezaman dengan mereka. Sekadar untuk melihat satu lebih kurang 4 rasul. Yang pertama, Nabi Nuh AS, yang mana ia mempunyai kemahiran dalam membina kapal itu automotive in marine technology. Nabi Hud, iaitu seorang daripada kaum Ad, yang memiliki seni arkitek, ukiran dan pahat. Dan kemudian Nabi Musa, daripada kalangan Bani Israel, juga mempunyai arkitek sivil daripada tanah liat seolah yang menjadi batu. Dan Nabi Muhammad SAW, yang ini ada kaitan Al-Quran, yang ini kalam dengan TMK. Kehebatan dari zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan Nabi yang ketiga. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Manusia yang pertama diciptakan adalah Adam, iaitu manusia yang tanpa ibu dan tanpa ayah. Kemudian generasi seterusnya yang punya ibu dan ayah. Nabi yang berikutnya adalah Nabi Idris, dan beliau, Nabi Nuh, adalah Nabi yang ketiga. Dan dia hidup selama 950 tahun, dan peristiwa yang besar berlaku dalam zaman Nabi Nuh ini adalah banjir besar. Dan peristiwa banjir besar ini bukan sahaja ada dalam Quran, tapi juga ada dalam kitab-kitab agama yang lain. Seterusnya, antara kehebatan beliau adalah teknologi pengangkutan air, iaitu membina kapal besar. Dari sudut arkitek, inilah pembinaan kapal beliau sebagaimana yang dilakarkan, sebagaimana dalam sejarah banjir besar ini bukan sahaja manusia yang dimasukkan, tapi binatang-binatang secara berpasang-pasangan. Berikut adalah gambar yang mana anda yang pelukis ketika kapal Nabi Nuh itu berlayar. Di bawahnya terdapat sauh yang menjadikan supaya kapal itu seimbang. Di sini kita dapat sedikit perbezaan. Kalau kita lihat dalam gambar ini ada satu garisan hitam yang beri anak panah yang menunjukkan kajian yang menunjukkan bagaimana laluan yang dilalui oleh kapal Nabi Nuh. Dan lalunya ia mendarat di satu tempat namanya Mount Mesha, iaitu gunung yang dikatakan Judi, Bukit Judi. Dan Al-Quran menyebutkan bahawa kapal Nabi Nuh ini istawat ala Judi, dia berlabuh di Bukit Judi. Adapun di sebelah itu ada Mount Ararat. Ini ada sedikit perbezaan dengan kitab-kitab yang lain yang membicarakan bahawa kapal Nabi Nuh ini mendarat di Mount Ararat. Dan kalau kita lihat kedudukannya agak ke selatan daripada atau ke arah barat daya dengan Mount Ararat ini. Saya percaya, cuba anda buka Google Map, anda boleh lihat gambar ini daripada tempat duduk masing-masing, yang mana ini adalah tempat yang dinamakan sebagai Mount of, kita kata Bukit Judi, Mount of Judi. Di antara pengajaran yang boleh kita dapat,
kita dapati bahawa kapal Nabi Nuh tu bukanlah dibina secara sembrono, tapi ada ilmu yang di sebaliknya, iaitu ilmu matematik, falak, sains dan teknologi dan pelbagai lagi. Ia merupakan antara ilmu yang awal dibangunkan. Seterusnya, inovasi memerlukan panduan dari sumber yang jelas. Dan di sebalik musibah terdapat ilmu yang boleh dikembangkan. Kalau kita lihat tadi, musibahnya adalah berkaitan dengan banjir besar. Tetapi kita telah mulakan satu idea bagaimana untuk membina satu perjalanan atau pengangkutan dalam air. Mari kita pergi pada teknologi yang kedua, iaitu kaum Ad, iaitu daripada kaum Nabi Hud alaihissalam. Ia merupakan kawan ini merupakan bangsa yang pintar dalam membangun dan memiliki teknologi yang membangunkan gedung yang besar, menara yang tinggi dan bandar yang subur. Kehebatan bangsa ini bangsa yang kuat, tubuh badannya besar dan sasa, dan pada tahun 1990 baru je, lebih kurang beberapa mungkin dalam 30 tahun yang lalu, ahli arkeologi menemui bukti peradaban kaum Ad berada di Uber, iaitu di Yaman. Al-Quran surah Al-Fajr ayat 6 ke 8 menamakan bandar itu sebagai bandar Iram. Iramazatil Imad. Dia kata. Dalam Al-Quran dia berbicara Iramazatil Imad. Okay, mari kita lihat lokasi dikatakan bandar Iram itu, dikata Atlantis, pada pasir yang hilang lah. Ini dikatakan kawasan bertanda yang diyakini adalah bandar Iram. Melalui satelit kita dapati bahawa ada seolah struktur bangunan yang pernah dibangunkan di kawasan ini. Baik, ini The Lost City of Iram yang mana disebut dalam Al-Quran. Berdasarkan gambar satelit, didapati bahawa seolahnya ada satu kawasan yang pernah dibangunkan, dan terdapat YouTube untuk kita melihat kajian yang dibuat oleh Nicholas Clamp. Berikut adalah gambar cerapan mereka di tempat-tempat arkeologi yang disebut sebagai bandar Iram. Mereka dapati bahawa terdapat manusia-manusia yang bersaiz gergasi, yang ini besar. Sama juga kalau kita tengok tulang temulang mereka, jari mereka atau tangan mereka pun dah menghampiri setinggi manusia biasa pada hari ini. Ini di antara kesan-kesan runtuhan atau kesan-kesan peninggalan di bandar tersebut. Mari kita pelajari pengajaran daripada kaum Ad, iaitu kaum daripada Nabi Hud. Ya, Nabi Hud diutuskan untuk membaiki akhlak kaum Ad. Bila kita ada kejayaan, pastinya dalam hati benda yang biasa ada adalah sikap sombong dan bongkak. Lalu atas sifat mereka ini, maka ditimpa bencana taufan selama 8 hari 7 malam, yang mana satu angin yang bertiup bersama membawa pasir yang dinamakan Ahqaf. Dikatakan mereka tertimbus di dalamnya, dan menurut satelit, bandar ini tertimbus sedalam 16 meter. Seterusnya yang ketiga, kita pergi pada teknologi zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa AS merupakan Nabi yang mempunyai kisah yang banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Dan ia mempunyai kaitan erat dengan Bani Israel. Dan watak utama dalam persejarah Nabi Musa ini iaitu Fir'aun, Qarun dan Haman. Qarun mengaku sebagai Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Qarun bangga dengan kehebatan harta yang banyak, manakala Haman merupakan jurutera binaan dan penasihat bagi Fir'aun. Bani Israel merupakan satu bangsa yang bongkak, sombong dan ingkar kepada perjanjian. Terdapat beberapa bencana yang pernah diturunkan untuk menyiapkan mereka melalui kutu, katak, darah dan belalang serta terusan dan berbagai lagi. Sehingga kini kebejatan yang disebabkan oleh bangsa Yahudi atau daripada kalangan Bani Israel ini terselah. Di antara teknologi zaman Nabi Musa, itu satu berkaitan dikatakan surah Nabi Musa AS. Saya tidak pasti bila benda ni atau scroll ni ditemui, tapi terdapat bukti bahawa ini adalah wujud di zaman Nabi Musa AS. Kemudian batu Busurat Rosyata, yang mana batu ini ditemui di kurun ke-18 oleh salah seorang daripada tentera Perancis, yang mana ditemui di Bandar Rashid. Dalam
pada batu ini terdapat tulisan hieroglifik dan dematik, yang mana antara lain menceritakan perihal watak Haman. Yang mana Haman ini setakat ni dimaklumkan bahawa diberitakan dalam Quran, yang mana dia merupakan satu penasihat kepada Firaun, yang mana dia menerima arahan daripada Firaun untuk membina satu bangunan yang tinggi. Okey, seterusnya adalah sebagaimana perkara terkenal, itu berkaitan dengan piramid. Antara keajaiban dunia iaitu bongkar batu yang tepat dan bersimetri. Kita katakan bongkar batu lah. Saya pernah sampai di kawasan ini dan kita pun mengakui, bila kita rasa memang batu pun. Tapi kajian menunjukkan pada 1 Disember 2006 oleh American Times News, pada tahun 2009, kajian dibuat oleh satu dapatan technical report, Pricing Truth Behind the Construction of the Great Pyramids. Dapati bongkar batu yang kita rasakan ia batu, bukan batu. Ia bukan bakaran tanah liat. Material piramid bukan batu alami, tetapi ia bukan bendakan yang dibuat oleh manusia. Ini kehebatan yang dibuat pada zaman, dikatakan zaman Nabi Musa itu, Firaun. Berikut adalah tanda-tanda daripada hasil kejuruteraan beliau. Mengikut arkeologi Ron Watt 1981 memaklumkan bahawa beliau menemui beberapa bangkai roda kereta kuda tempur ni kuno di dasar Laut Merah. Dan sebagaimana kita sebut perkataan Firaun ini merupakan satu kesultanan dan bukan seorang, ramai, cuma salah seorang daripada kesultanan, katakan kerajaan Firaun itu yang menentang Nabi Musa AS. Hasil kajian daripada University Home berhasil menemui struktur dan kandungan tulang yang berusia sekitar 3,500 tahun silam yang di kawasan ini. So, ini membuktikan bahawa ada sejarah tersendiri di kawasan Laut Merah. Kisah-kisah yang terdahulu yang kita bincangkan tadi bukan untuk kita sekadar dengar, tapi untuk kita ambil pengajaran. Banyaknya harta, besarnya pangkat dan tinggi bukan lambang kejayaan. Semakin kita banyak nikmat dunia kita beri, lazimnya kita akan ada sikap sombong, angkuh, dan ia bukan saja akan menjadikan diri kita hancur, malah ketemadunan juga akan, atau peradaban juga hancur. Masa terdahulu untuk kita jadikan contoh agar kita tidak ulangi kesilapan yang sama. Seterusnya kita pergi kepada teknologi di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan Nabi akhir zaman dan syariatnya sehingga ke hari kiamat. Dan zamannya sampai hari kiamat lah. Sampai hari ini, kita kini berada di zaman era Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber ilmu dan ia merupakan satu kitab untuk kita zikir dan fikir. Sehingga kini kajian masih diteruskan terhadap Al-Quran dan kita menggali seberapa banyak ilmu, sains dan teknologi untuk kita bangunkan peradaban berteraskan Al-Quran. Sekali lagi kita melihat surah yang sama yang kita baca di awal tadi, yang mana suratul Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan dalam pembicaraan kita kali ini, kita nak fokus kepada perkataan Iqra dan perkataan bil qalam. Yang mana Iqra itu baca dan qalam itu merujuk kepada alat tulis. Penjelasannya nun wal qalami wa ma yasturun. Dalam surah Al-Qalam dibicarakan perkataan wal qalami wa ma yasturun, yang mana demi nun demi qalam dengan apa yang mereka tulis. Bermaksud qalam ini adalah alat untuk menulis. Dan bukan saja tulis, untuk kita catat, untuk kita rakam dan untuk rekod. Dan mungkin pada hari ini kalam tidak sama sebagaimana dulu. Kalam hari ini lebih kepada alat-alat gadget kita pada hari ini. Seterusnya, jika kita pecahkan kepada Iqra dan Qalam, kita akan dapati bahawa apabila kita dalam keadaan yang mana kita mengajar, sama ada mengajar, menulis, setiap daripada tangan kita akan mendapat 4 perkara. Satu, kita akan dapat data, maklumat, ilmu dan hikmah. Dan ini kita namakan sebagai hierarki ilmu.
Mungkin pada perbincangan sebelum-sebelum ini saya ada membicarakan tentang makna setiap satu daripada hierarki ilmu, namun pada pertemuan kita pada kali ini memandailah secara ringkas saya menceritakan bahawa berkaitan dengan maklumat. Dengan ada maklumat, kita banyak perkara kita boleh buat, banyak perkara kita boleh fikirkan. Salah maklumat, kita akan binasa. Okey, teknologi pada hari ini untuk dalam bidang IT ini kita bergerak kepada cloud computing yang merupakan tonggak kepada transformasi digital. Dengan adanya cloud computing ini, maka kita boleh mula store data, kita mula ada kuasa maklumat, dan pada ketika itu kita sudah boleh untuk kita membina AI atau decision support system untuk kita menguasai pemikiran. Apa yang patut kita buat, output kita kena peneliti atau kita tabayun maklumat yang kita kendaki dan kita bolehi. Dan pada ini adalah data yang mana Malaysian Public Cloud Market yang menunjukkan bahawa penggunaan maklumat ini, penggunaan teknologi cloud ini makin lama makin meningkat. Ini merupakan evolusi teknologi moden daripada IR 1.0, 2.0, 3.0, sedangkan kita sebut sebagai 4.0. Dan teknologi akan terus berkembang. Cuma teknologi barat kita berbeza dengan teknologi kita. Kita juga inginkan sesuatu teknologi yang terkini. Cuma yang membezakan kita bagaimana kita nak susun supaya ia tidak menjadi sesuatu yang bebas kepada ajaran agama, iaitu secularism. Dan apapun kehidupan kita, agama bukan satu perkara untuk kita jadikan sebagai panduan atau cara hidup. Dan dunia hari ini mula bergerak kepada AI. Banyak perkara melibatkan dari segi pendidikan, dari segi government, dari segi sektor industri dan pelbagai sektor. Semua menghala kepada AI. Sebelum mengakhiri sesi saya, suka saya peringatkan kepada diri saya dan semua rakan-rakan saya Muslim, taraktu fikum amrain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang mana kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah, iaitu Al-Quran, iaitu kitab Allah, wa sunnatu rasuli, dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan, teknologi boleh dilihat dari berbagai sudut. Dengan teknologi, satu bangsa diangkat dan boleh dijatuhkan. Utamakan teknologi yang membangunkan negara bangsa yang berhikmat, beradab, dan tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. With wisdom, we serve, change and lead. Moving forward, growing globally.